Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Awang Haji Mahadi bin Haji Maidin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Aman, Kerajaan Hashimiyah Jordan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Syabuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Tokyo, Jepun. Seterusnya, Puan Yang Terutama Pangeran Hajah Noriah binti Pangeran Laila Wijaya Pangeran Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Seoul, Republik Korea. Dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Haris bin Osman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Ismail bin Haji Salam, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama Humaira Rikizi Roki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Matthew John Matthews, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datu Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Allahyarham Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Mulia Pangeran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain.
Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau GLC memainkan peranan penting dalam lanskap perniagaan negara kerana ia menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan potensi rakan-rakan kongsi bagi perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Syarikat-syarikat swasta juga memainkan peranan besar dalam hal yang sama. Menurut Setiausaha Tetap Pelaburan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, sejak beberapa tahun kebelakangan, negara telah menarik minat pelbagai syarikat antarabangsa untuk melabur ke negara ini, antaranya dari Kanada, China, Jepun, Malaysia, Taiwan dan Turki dalam pelbagai bidang termasuk pemprosesan makanan, pengeluaran dan pelancongan. Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid menjelaskan perkara tersebut semasa sesi rangkaian perniagaan buku tahunan Borneo Bulletin 2019. In creating more conducive business environment and increasing attractiveness for foreign direct investment FDIs, Brunei Darussalam continues to improve in the World Bank Ease of Doing Business ranking over the years, in particularly in the implementation of the Brunei Darussalam National Single Window BDNSW system, which is one of the many initiatives made by Brunei government to provide for digital gateway and platform to ensure pro-investor and pro-business environment. Sesi rangkaian seumpamanya menghimpunkan para pemimpin industri dari pelbagai perkhidmatan termasuk tenaga, perbankan, komunikasi, kereta, makanan dan minuman serta perniagaan serta dari sektor kerajaan dan swasta dan syarikat-syarikat GLC. Ia bertujuan untuk memberikan para pemimpin industri, para pegawai kerajaan dan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana serta pengusaha-pengusaha makro kecil dan sederhana satu landasan untuk berunding dan bertukar-tukar pandangan selain menubuhkan rakan kongsi bagi meningkatkan lagi usaha mempelbagaikan ekonomi negara. Buku tahunan Borneo Bulletin akan terus diterbitkan setiap tahun serta menyediakan satu landasan kepada negara untuk menunjukkan kepada masyarakat antarabangsa mengenai peluang-peluang perniagaan dan pelaburan di negara ini. Bertemakan Building Bridges Gateway to ASEAN, acara memfokuskan pada usaha kerajaan dan sektor swasta dalam mentransformasikan negara menjadi laluan perniagaan secara fizikal dan digital ke ASEAN dan negara-negara luar. Setakat ini, ASEAN mempunyai lebih 300 ahli yang bersedia untuk bertindak balas terhadap bencana terutama di rantau ASEAN. Butirannya seketika nanti, teruskan bersama kami dalam Berita Perdana. Persekitaran Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam di Kuala Belait pagi tadi menerima perhatian daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang menjalankan kempen kebersihan dan kerja-kerja pembaikan di kawasan berkenaan. Program khidmat kemasyarakatan seumpamanya diungkayahkan bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-57. Semasa kerja kemasyarakatan itu, sepohon pokok kenangan-kenangan ditanam oleh Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, pemerintah ABDB yang seterusnya menyampaikan plak sebagai menandakan berakhirnya program berkenaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, Pemegang Amanah Kanan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam dan Awang Rizwan Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Projek seumpamanya dilaksanakan selaras dengan peranan ABDB untuk mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan sesama masyarakat.
Koordinasi logistik, pengurusan maklumat dan kepimpinan merupakan aspek penting dalam memberikan respon kepada bencana dan bantuan kemanusiaan. Menurut pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, terdapat juga modul bagi menangani media terutama dalam era digital dan media sosial. Awang Ajman bin Haji Muludin berucap pada majlis penutupan kursus induksi pasukan tindak balas dan penilaian kecemasan ASEAN Erat kali ke-11 pagi tadi. The range of issues dealt with within the course ensures that participants have a solid foundation of skills and knowledge needed to succeed in fulfilling the objective and targets by any future ASEAN Erat deployment. I hope that participants have managed to get a taste of what a potential deployment might entail by having to go through an extremely tiring and demanding 48-hour exercise and constantly being bombarded with incidents and situations crafted to test the participants' will and endurance. Sejak penubuhan ASEAN Erat tahun 2007, ASEAN mempunyai 304 ahli ASEAN Erat yang bersedia untuk bertindak balas terhadap bencana terutama di rantau ASEAN. Pasukan ASEAN Erat terdiri daripada individu yang berpengalaman dan terlatih dalam menangani kejadian bencana di rantau ini. ASEAN Erat ditubuhkan oleh Jawatan Kuasa ASEAN bagi pengurusan bencana yang terdiri daripada Ketua Organisasi Pengurusan Bencana Kebangsaan di 10 negara anggota ASEAN. ASEAN Erat dikendalikan oleh Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan bagi Pengurusan Bencana ASEAN Pusat AHA yang berfungsi sebagai hub penyelarasan untuk menggerakkan sumber ke kawasan-kawasan yang terjejas oleh kejadian bencana di rantau ini. Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan agung baginda Rasulullah SAW yang di luar pemikiran manusia, yang mana secara logik akal tidak dapat dihadami tanpa keyakinan iman kepada kekuasaan Allah SWT. Ibadat solat dengan mata hati mampu membuatkan seseorang hamba merasai kemanisannya. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam ceramah khas sempena sambutan Isra' dan Mi'raj Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin bagi kelas bimbingan Muslimah daerah Brunei dan Muara. Dr. Widad bin Abdul Azizi, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali dalam ceramah khasnya juga menyentuh kepentingan ibadat solat dalam kehidupan manusia. Tegasnya, umat Islam perlu peka dan berwaspada akan strategi kehancuran yang dirancang oleh tentera syaitan, musuh nyata agama Islam. Sumpah syaitan, katanya, yang sentiasa akan mendampingi setiap manusia untuk dimurkai Allah perlu diambil perhatian agar lebih berhati-hati untuk tidak mencacatkan solat dengan pelbagai agenda tipu daya syaitan justru merugikan umat Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Antara yang hadir, Datin Hajah Nur Liana binti Haji Arif Lim, isteri Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Agama. Sebuah premis perniagaan dikenakan denda di bawah bab 12-1-A atas kesalahan-kesalahan kecil penggal 30. Denda tersebut dikeluarkan semasa pemeriksaan dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong baru-baru ini di kawasan premis kawalan Jabatan Daerah Tutong. Perusahaan NASA Sendirian Berhad yang beralamat Lot 6857, Kampung Bukit Sibut, Tanjung Maya, Tutong telah dikenakan denda sebanyak RM200 atas kesalahan meletakkan sampah di luar premis. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai dan pemilik-pemilik premis perniagaan supaya sentiasa menjaga kebersihan di kawasan sekeliling dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Unit berkenaan juga akan sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan tersebut sentiasa dipatuhi bagi memastikan persekitaran daerah Tutong sentiasa dalam keadaan bersih.
Jangan berikan maklumat peribadi melalui aplikasi yang tidak disahkan. Pesanan tersebut diberikan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dalam usaha melindungi maklumat peribadi pelanggan. Menurut BIBD, ia tidak akan pernah meminta maklumat peribadi perbankan pelanggan melalui landasan-landasan yang tidak selamat seperti WhatsApp, perkhidmatan pesanan ringkas SMS atau email. Justru BIBD meminta kerjasama para pelanggannya untuk tidak memberikan maklumat-maklumat peribadi di laman-laman sesawang dan aplikasi-aplikasi yang tidak disahkan atau mengongsikannya dengan individu-individu lain. Jika mendapati sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan akaun BIBD melalui panggilan telefon, SMS atau email, para pelanggan dinasihatkan untuk menghubungi pusat panggilan BIBD di talian 22388181 atau melalui mobile chat BIBD. Pasukan Muntas muncul juara kejohanan bola sepak veteran 9 orang sepasukan kali kedua anjuran Teraza FC. Kejohanan sehari itu disertai 18 pasukan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan. Dalam perlawanan akhir, pasukan Muntas bertemu SMFCB yang menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, SMFCB berjersi hijau mendahului perlawanan. Namun Muntas berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Apabila kedudukan tersebut kekal sehingga ke whistle penamat, kemenangan terpaksa ditentukan melalui sepakan penalti yang akhirnya memihak kepada Muntas dengan kiraan 5-4. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Ayub Han Haji Jaya, pengarah kejohanan Teraza FC 2019. Haji Izam Haji Mashod muncul juara kategori terbuka perlumbaan motocross Brunei T-Box Cafe pusingan kedua 2019 dan NTB Exco anjuran Brunei Motocross Team. Perlumbaan berlangsung petang kemarin di trek motocross Kampung Tanah Jambu. Kategori MX Veteran 6 pusingan dimenangi oleh Haji Jamil Haji Abdul Karim, Muhammad Khairul Azami memenangi kategori MX Novice 6 pusingan. Kategori Star Rookies 5 pusingan pula dimenangi oleh Iskar Nain Dilah dari Miri, Sarawak. Kategori terbuka 9 pusingan dimenangi oleh Haji Izam Haji Mashod. Dalam acara basikal MTB Exco, 4 kategori dipertandingkan dan disertai oleh 25 pelumba. Kategori terbuka dimenangi oleh Arafin Haji Momin, kategori remaja pula dimenangi oleh Akif Ikhwan, sementara Rosli Said memenangi kategori veteran dan Awang El Jam memenangi kategori full suspension. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Hi Sui Hi, pengarah T-Box Cafe CMJ Sendirian Berhad. Lebih 80 pemain menyertai perlawanan akhir kejohanan pingpong kebangsaan Junior 2019 petang kemarin yang dianjurkan oleh Persatuan Pingpong Brunei Darussalam BDTTA dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Perlawanan akhir bagi kategori perseorangan lelaki bawah 13 tahun dijuarai oleh Chin Fong Bin selaku pemain pilihan kejohanan setelah menewaskan Felix Logo Zhang dengan 4-1. Kategori perseorangan lelaki bawah 15 tahun pula dijuarai oleh Awangku Abdul Bashir setelah menewaskan Leslie Chin Yi Zin dengan 4-0. Manakala bagi kategori perseorangan lelaki bawah 18 tahun, kemenangan memihak kepada Muhammad Khairuddin Omar yang menewaskan lawannya 4-0. Dalam pertemuan bagi kategori lelaki bawah 21 tahun, Abdul Wafi Suharidi menang ke atas lawannya Awangku Abdul Hakim 4-0. Manakala dalam kategori berpasangan lelaki bawah 18 tahun, Awangku Muhammad Sufi, Pengiran Muhammad Sufian dan Muhammad Khairuddin Omar menang straight set 3-0, 3-1 dan 3-1 ke atas pasangan Awangku Abdul Basir dan Awangku Muhammad Helmanuddin, Pengiran Haji Baharudin.
Bagi kategori perseorangan wanita bawah 13 dan bawah 15 tahun pula menyaksikan pertemuan di antara Phoebe Chong dengan Ling Yizwan. Dalam pertemuan ini, Phoebe Chong menang dengan 4-2, manakala kategori perseorangan wanita bawah 18 dan 21 tahun disandang oleh Fiona He setelah menewaskan Hong Hoi Chin 4-1. Dalam perlawanan kategori berpasangan wanita bawah 18 tahun pula menyaksikan Leong Yi dengan Bong Zhou Wei menang ke atas Cecilia Lu dan Ling Yizwan dengan kiraan 3-1. Dan dalam kategori bergu campuran bawah 21 tahun, Awangku Muhammad Sufi pengiran Muhammad Sufian dengan Bong Zhou Wei tewas kepada Abdul Wafi Suhardi dan Fiona He 2-3.